zikir dalam Islam ni dia beza dengan meditasi. Kalau awak tengok, zikir yang Nabi ajar ni, dia tak ada kaitan dengan, contoh, awak kalau tengok zikir-zikir Buddhist, monks, the Christian monks, the yogis, awak tak akan jumpa ajaran tu dalam Nabi punya ajaran. Sunnah Nabi tak ada mana ni. Sunnah Nabi SAW tidak? Tidak ada. Sedih bila kita fikir ramai orang yang yalah, dia duduk bergantung, tapi padahal benda tu just permainan otak. Cuba bayangkan, can you imagine? Orang-orang yang seperti ini, we believe that some parts of their life, they actually hallucinate from their rituals. Dan dalam dia hallucinate tu, dia dakwa lah, dia dapat macam-macam ramalan tu, ramalan ini. Seperti dia duduk sampaikan ke orang. Orang pula mengambil cadangan itu secara serius. Akhirnya dia hanyalah, sebab tu Nabi tak kasi, iyyakum wal ghuluw fid din, jangan melampau dalam beragama. Wa rahbaniyatan ibtada'uha, rahbaniyah, the monasticism that you invented, you Christians, you invented it, we never ask you to do it. Allah tak pernah ajar diorang monasticism. Jadi monk tu tak ada sebenarnya dalam syariat Nabi Isa. Diorang buat sendiri, bid'ah diorang tu, ibtida'. Lepas tu datang sama umat Islam, kita nak ikut yang sama juga. Pisahkan diri daripada masyarakat. Rasa jangan cara tu kita bersihkan diri. Kan? Pergi ke tengah-tengah padang pasir, seorang-seorang. Salah seorang bekas guru saya, dia berjalan daripada kat padang pasir Iraq tu, tanpa bawa makanan. Dia orang suka buat macam ni. They like to do these things. It's like testing God. It's like, pada mereka itu tawakul 100%. Pergi padang pasir tak bawa makanan? Thank you. Ni, full to the brim ni. To the brim. Ada pengalaman apa nak kongsi? Ada. Okey. Okey, kita kasih Syamil dulu. Ustaz, so it's occurred to me, Ustaz, that a lot of this monasticism yang a lot of Muslims are starting to follow, it's got a lot of relationship with ilmu fitan and with the concept of retreating from society. There seems to be that mood in society. I was wondering if you had any thoughts on that. Yeah. Thank you. The idea of monasticism, the very idea of monasticism adalah tinggalkan dunia. Walaupun selepas itu dicantikkan teori itu jadi dipanggil sebagai ruhban fil lail wa fursan fil nahar. Itu bagus. Maksudnya di malam hari itu kaki ibadat, di pagi hari dia adalah askar. Fursan ni soldier. Malam ruhban, like a monk. Saya suka this kind of description, tapi you have to take it as a figurative language lah. Kan? Tapi rahbaniyah ni, monasticism ni, is about living the dunia. Because when you look at the origin of monasticism, it's actually Gnosticism. And Gnosticism, dia ada masalah dengan matter, dengan benda. Bagi dia orang, benda ni buat manusia jauh daripada Tuhan, atau far from the one. The one. Sebab kalau cerita pasal Gnosticism, dia punya worldview adalah worldview Neoplatonism. Okay? So nak faham Gnosticism, kena faham Neoplatonism. So if you want to come back to the one, because the one emanated, remember? Macam cahaya matahari memancar. Cahaya ni makin jauh, kualiti dia makin menurun. Semakin ia jauh daripada matahari, semakin gelap. Betul? So yang paling jauh tu dipanggil sebagai matter, benda. So ni, benda ni adalah pancaran the one yang paling jauh sekali. You get Muhammad? Yeah. Yang tak faham tanya je, jangan segan. Tahu kan martabat kewujudan, tahu kan? Martabat pancaran Tuhan tu kan? Jangan ni angguk ni angguk yang saya tahu angguk faham dengan angguk tak faham tau. Okey. So, dia orang anggap jelmaan pertama tu al-aqlul awal lah, hakikat Muhammadiyah, logos tu.
Logos ni adalah barzakh di antara Tuhan dengan alam. Okey. Tapi hakikat Muhammadiyah pun mancar juga. Mancar. Sampai yang paling ujung sekali adalah pengzahiran hakikat alam jisim ini. Ini alamul ajsam. Dalam martabat 7 tu, yang level terakhir tu alamul ajsam. Ada alamul insan lah kata. Yang penting benda-benda. So, Gnosticism ni mendakwa, kalau awak rapatkan diri awak dengan benda, maka awak jauh dengan the one. So, benda ni musuh kita. So, go away from benda for you to come back to the one. So, this is reflected in their rituals. Be away from food, be away from drink, be away from women, be away from possessions, be away from voices, be away from any scenery ke yang kamu boleh nampak. Sebab ini semua benda. And the best way is to be blank. Sebab tu meditasi akhirnya adalah kosongkan minda. Is to empty everything. Because the moment you empty yourself, that's when you bergabung balik moksha dengan punca itu. Dengan tu Tuhan. Ini Islam ke bukan? Bukan, Hindu. Ini bukan ajaran Islam. Hindu. Nabi tak ajar benda ni. Ya, Nabi SAW kata jaga, kawal hawa nafsu. Tapi Nabi suruh makan, Nabi suruh minum, Nabi suruh tidur, Nabi suruh kahwin. Betul? Nabi suruh kerja. Betul? Kaya pun tak ada masalah dalam Islam ni. Nabi suruh berjihad, bukan larikan diri daripada masyarakat. Nabi suruh come inside the society, dirty yourself in the mud of society instead of looking from far saja, lepas tu merasa diri suci. Kan? Alhamdulillah saya dah dapat duduk Gunung Jerai. Ini tempat yang suci, yang bersih, jauh daripada hiruk pikuk. Hello, your work is to come back to the society and help them. Ya, you pergi duduk rasa suci kat atas tu pasal. Okay, you recharge, patah balik, fine, no problem. Recharge, nak dapat semangat, lepas tu come back to the society. That's how it is. Islam ajar kita yang macam mana kalau awak perasan? Go in the society. Amar ma'ruf, nahi munkar. Betul? Betul. Ada Nabi suruh, wahai sahabat-sahabat, pergilah ke gua sekian-sekian. Aku dulu sebelum jadi Nabi, aku pergi gua Gua Thur. Gua Hira, sorry. Gua Thur pula. Ke Gua Hira. Gua Thur tu tempat Nabi hijrah tu. Okay? Betul lah. Pergi ke Hira. So, wahai sahabatku, ikut sunnah aku, pergi ke situ juga. Ada Nabi suruh? Tak ada. Nabi tak ada suruh pun kita buat benda tu. Dia tak pernah pulang pun. Yes. Nabi suruh kita amal. Betul tak? Jihad. Amar ma'ruf, nahi munkar. Tolong orang. Itulah Islam dia. Social change. Sebab tu dalam buku siapa nama? Syekh Muhammad Al-Ghazali. Saya suka ambil quote. Syekh Muhammad Al-Ghazali ni seorang ulama Al-Azhar. Seorang ulama Azhar yang saya boleh kata dia ada fikiran mujaddid sikit. Sebab pada waktu tu tasawuf pun dah agak caca marba dekat Mesir, ya, caca marba. Ini dia punya mukadimah kepada kitab dia yang bertajuk Al-Janib Al-Atifi min Al-Islam. Sisi atifah ni adalah perasaan. Sisi emotion dalam agama. Agama ni kita ada aspek emotion. Dia tak nak panggil tasawuf. Sebab saya fahamlah. Sebab istilah tasawuf ni sudah tercemar. Sebut perkataan tasawuf, orang dah faham macam-macam benda merepek. So dia prefer al-janib al-atifi, aspek emotion di dalam agama Islam. Sisi emosi di dalam agama Islam ni. Mukadimah dia cantik. Teka apa perkataan pertama yang keluar? Kan? Dalam dia punya introduction. At-tasawwuful falsafi fi tarikhina al-ilmi launun min al-ghazwi thaqafi al-makiri qusida bihi laftuna an aqaidina wa manahijina wa ahdafina. Start dia terus dia dah kasi knockout punch kepada tasawuf falsafi. Dia kata tasawuf falsafi ni di dalam sejarah keilmuan kita adalah satu bentuk serangan keilmuan yang sangat jahat, yang bertujuan untuk mengalihkan umat Islam daripada akidah kita, manhaj kita dan tujuan-tujuan seorang Muslim. Wa yajibu an yatanabbaha ulul ilm lahu.
dan wajib ke atas ahli-ahli ilmu untuk beri perhatian kepada isu ini. Wa yuhadhdhiru ummatana min baqayah wa dasa'is fa inna a'da'ahu yunshiduna min isya'atihi. Apa dia kata? Wajib untuk ulama-ulama ini memberi peringatan kepada umat kita daripada saki baki, atau kita kata dia orang punya wasawis ni lah, dia orang punya da'ayah-da'ayah ni harus diingatkan daripada musuh-musuh Islam dia orang ni. Yang tujuan dia adalah untuk mencipta satu umat yang tidak ada, kita kata, affiliation yang proper. Dia kata dia Muslim, tapi dia tak tahu sebenarnya akar dia ke mana. Dia hanya khayalan saja. Yang dia ingat dia ni, oh, amalan saya ni Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah. Tapi bila cek tak ada. Tapi kita ni apa dia kata? Kita nak dijadikan sebagai ummatun thartharah kasul wahiyatus silat bi kitabi rabbiha wa sunnah nabiha. Tasawuf falsafi ni akan menjadikan kita apa? Umat yang banyak cakap tapi pemalas. Pemalas dan lemah hubungan dengan Al-Quran dan Sunnah. Hubungan lemah. La tuhsin illa ta'wil al-ayat. Kita tak pakar apa-apa, langsung tak ada kepakaran, kecuali duk pusing memusing ayat Quran. Takwil sana, takwil sini. Takwil ayat wal hadis. Mentakwil ayat Quran, mentakwil hadis, wa tahrifil kalim an mawadhi'ih. Dan menyelewengkan kenyataan-kenyataan Allah dan Rasul ini daripada tempat dia betul. Wal istirsal ma'al ahlam wal khayalat. Lepas tu bermabuk-mabukan dalam khayalan dan mimpi-mimpi. First paragraph ni diagnosis yang cukup untuk masalah umat kita. The same problem now after he passed away. Ulama dah lama cakap benda Ulama ni. dah lama cakap. Ya. Kita je yang lalai ya. Dalam diagram tu kan, Ya, sila. yang ada The one. gambar. Tapi ini bukanlah yang Neoplatonism je lah, yang maksud Gnosticism. saya rasa ada dalam tu kot, yang apa yang ustaz sebut tu, martabat 7 tu kot. Okay. Daripada Ahadiah dia turun pergi kepada Alam Al-Sam, lepas tu naik balik daripada Amarah, Mulhamah, Lawamah kan. Keseluruhan tu memang tak ada. Memang tak ada dalam tradisi kita. Atau yang belah makam, Tak ada. Dia memang datang daripada Plotinus. yang zikir, kata zikir tu naik pada Amarah, Mulhamah, Lawamah, semua tu tak ada. Okey, itu kita tak ada masalah untuk terima. Sebab zikir menyucikan diri kita daripada nafsu yang jahat kepada nafsu yang lebih baik. Mutmainnah tu Dia lah menjadi yang masalah apabila dia orang kaitkan benda tu dengan martabat 7. Dia orang kaitkan 7 martabat nafsu tu dengan Plotinus punya martabat 7 pula. Di situ kita ada masalah. Si siapa, Ahmad Laksmana pun buat benda sama juga dalam hakikat insan tu. Martabat 7 tu dia ambil 7 martabat nafsu tu dia pasangkan sekali. So 7 martabat nafsu tu tak ada masalah lah. Itu ijtihad ulama sufi. Ijtihad ulama hati. Untuk tentukan kita punya progress. Kan? That's good. Sebab awak nak siapkan badan pun awak kena letak progress bar. Betul tak? Weight awak nak turunkan berapa the first week. Lepas tu your end goal adalah untuk maybe sihat, segar. Awak boleh lari 10 km tanpa termengah-mengah. Kan? That is my goal. Okay? So lompat daripada badan yang amarah bisu kan, kepada badan yang kita kata mutmainnah, yang tenang, yang tak ada penyakit, yang tak ada masalah sangat. Okay, that's no problem. Okay.